Okey, 221 hari kali terakhir Dewan Rakyat dibuka dan hari ini ia dibuka kembali. 221 hari rakyat menanti Dewan Keramat ini dibuka kembali. Berdasarkan 3 jam pertama, apa yang kita dapat? Apa yang kita lihat dapat dibincangkan yang dapat disalurkan kepada kebaikan rakyat dan penambahbaikan cara pengendalian wabak COVID-19 dan juga apa yang kita boleh jangka dalam sesi yang seterusnya yang akan bermula jam 2.30 petang nanti bermula dengan Menteri Kesihatan. Itu kami akan bawakan kepada anda secara langsung, tapi sebelum itu saya mahu berbincang sedikit dengan penganalisis politik Profesor Siva Murugan Pandian. Prof, selamat petang. Prof ada di situ? Ya. Okey, Prof. Sudah tentu banyak matlamat yang kita ingin capai dalam pembukaan semula Dewan Rakyat ini, walaupun hanya dalam bentuk mesyuarat khas dan bukan persidangan Dewan Rakyat secara penuh. Itu akan berlaku hujung tahun ini. Tapi matlamat utamanya adalah untuk memperjuangkan dan mengetengahkan isu-isu rakyat tatkala rakyat berdepan dengan pelbagai kesusahan dan keluh kesah akibat pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP. Daripada 3 jam pertama tadi, adakah Prof dapat merasakan bahawa matlamat ini dicerminkan dan dicapai dengan sebaiknya? Ya, hanya 3 jam sudah berlalu, tapi apa yang kita nampak tanda-tanda awalnya? Ya, saya rasakan tanda awal menunjukkan bahawa kedua-dua pihak mahu memainkan peranan sebagai sebuah kerajaan yang berfungsi dan juga pihak pembangkang yang turut berfungsi. Kita tidak boleh mengabaikan peranan seimbang yang cuba dimainkan. Dan yang penting di sini adalah sejauh manakah pelan pemulihan negara yang telah dikemukakan oleh Perdana Menteri itu dapat dikupas, diteliti, dihalusi sebaik mungkin untuk menunjukkan bahawa proses pemulihan ini bukannya proses pemulihan politik tetapi proses pemulihan kesihatan, ekonomi dan juga aspek sosial. Konstruk sosial itu harus saya rasakan dikupas dengan lebih baik untuk menunjukkan bahawa kita mampu melahirkan keseimbangan di antara kesemua sektor yang cuba kita papar. Dalam konteks ini saya percaya bahawa barangkali perdebatan jika dibenarkan, perbahasan jika dibenarkan selepas ini harus melihat bagaimana kesemua yang ada dalam Dewan itu mempunyai peranan yang boleh memberikan maksud dan makna ke atas fungsi mereka sebagai ahli Dewan agar cabaran besar yang perlu diatasi oleh negara ini dapat dilaksanakan dengan bersama, ada rasa tanggungjawab kerana keluh resah rakyat itu harus diutamakan. Keluh resah rakyat sebenarnya berpusatkan kepada soal apakah mereka mampu untuk kembali kepada satu kebiasaan lama. Apakah mereka mampu untuk kecapi kehidupan lama? Apakah kesejahteraan mereka mampu dipelihara? Macam manakah mereka mampu untuk kembali kepada rutin harian mereka tanpa harus khawatir mereka sedang berhadapan dengan pandemik ini. Mereka sudah bosan, kecewa, marah dengan apa yang sedang berlaku. Itu kita lihat di peringkat awal ketika sidang bermula. Masih lagi drama di Parlimen itu tidak ada hentinya. Tetapi selepas ini, sudah pasti yang mahu dilihat adalah usaha untuk mendepani cabaran yang bakal kita hadapi. Apakah kita mampu hadapi ataupun kita akan membiarkan ia berlaku dalam membiarkan krisis politik yang tidak ada kesudahannya itu berpanjangan. Dan drama itu banyak berkisar tentang 2 perkara dalam 3 jam pertama tadi, Prof. Pertama adalah kebimbangan ataupun ketidakpuashatian dalam kalangan ahli parlimen pembangkang yang menyatakan satu, mesyuarat khas ini tidak membenarkan bahas berlaku seperti mana dalam sidang Dewan Rakyat, dan kedua, mereka mendakwa bahawa mesyuarat khas ini tidak berperlembagaan dan malah ingkar kepada titah pandangan Seri pada Kebaginda Yang di-Pertuan Agong yang mengatakan sesi parlimen, sidang parlimen perlu dibuka secara penuh. Dan kerajaan juga mengatakan tidak ada apa sebarang pelanggaran undang-undang ataupun perlembagaan yang berlaku. Mereka memetik peraturan am mesyuarat 11/3 dan juga perlembagaan, juga beberapa item tadi dipetik daripada perlembagaan. Apa pendapat Prof berkenaan dengan isu ini? Isu pembangkang mengatakan bahawa mereka tidak ada ruang untuk bahas dan ini bukan semangat sebenar pembukaan semula parlimen kerana ia hanya bentuk mesyuarat khas. Dan bagi saya, kedua-dua pihak sudah pasti akan melihat dari sudut keselesaan mereka. Ada yang akan menggunakan perkara 11.3, ada yang akan menggunakan perkara 150. Tapi akhirnya, apakah matlamat yang mahu dicapai? Apakah kedua-dua pihak mempunyai kemufakatan untuk melihat isu sebenar adalah isu rakyat? Barangkali dalam mengurus persepsi ke atas perlembagaan, ke atas krisis kepimpinan, soal bagaimana Dewan itu harus dikendalikan. Akhirnya yang mahu dilihat adalah apakah kedua-dua pihak boleh mencari ruang menang-menang untuk semua. Konsensus harus dicapai untuk menunjukkan bahawa mereka matang dan boleh berpolitik secara berhemah. Dan saya setuju
perbahasan harus dibenarkan. Perdebatan tentang isu-isu ini diperlukan supaya kita melihat pelbagai pandangan yang mungkin dari lensa yang berbeza akan memanfaatkan, akan memberikan satu penambahbaikan ke atas apa yang sedia ada. Dan jika itu mampu dilakukan, kenapa tidak? Di situlah yang akan memapar kewibawaan, keupayaan pihak berwajib untuk mengambil kira pelbagai informasi, maklumat hasil daripada perbincangan kesemua ahli dewan. Dan bagi saya, walaupun sudah dipersoalkan tentang kekeliruan ke atas perlembagaan, misalnya soal dikatakan ordinan-ordinan itu tidak lagi berfungsi sejak 21 Julai. Jadi apakah proklamasi masih lagi akan digunakan pakai sehingga 1 Ogos? Dan bagaimana dengan saman-saman yang sudah wujud selepas 21 Julai? Apakah itu akan diambil kira? Jadi persoalan-persoalan ini harus dirungkai, diperincikan supaya kita melihat wujud satu warta kerajaan. Sehingga ke hari ini belum lagi ada warta kerajaan ke atas soal tidak dilanjutkan ordinan tersebut. Jadi bagi saya kekeliruan seperti ini harus boleh dikupas dengan segera supaya rakyat yakin, percaya apa yang sedang berlaku ini sebenarnya adalah bermatlamatkan untuk merakyatkan kepimpinan dan juga untuk merakyatkan institusi yang ada dalam konteks negara kita yang sepatutnya mempertahankan hak dan juga soal kesejahteraan mereka. Itu antara pengumuman besar dan juga antara persoalan terbesar yang lahir daripada sesi pertama sebentar tadi, pengumuman oleh Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkenaan dengan kerajaan tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk melanjutkan lagi darurat selepas 1 Ogos 2021 dan selaras dengan itu 6 ordinan darurat sudah pun terbatal pada 21 Julai lepas. Ini mungkin saya kira kali pertama kita dengar berkenaan dengan ini walaupun 5 hari sudah lepas. 21 Julai yang lalu, hari ini 26 Julai. Mungkin saya ingin mainkan lagi sekali apa yang disebut oleh Datuk Seri Taqiyuddin seperti tadi sebelum saya bertanya lebih lanjut kepada Prof. Boleh kita mainkan? Saya ingin mengesahkan pada hari ini di dalam Dewan ini, saya tertakluk kepada kalau saya bercakap tidak benar, bahawa Kerajaan Persekutuan memutuskan tidak akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan proklamasi darurat baru apabila tamat 1 Ogos tahun 2021. Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, please listen to me. Kerajaan telah buat keputusan berdasarkan kepada perkara 1503 untuk membatalkan semua ordinan darurat yang telah dibuat semasa proklamasi darurat ini. Oleh kerana telah di-revoke, maka isu ungkai ataupun annulment sudah tidak lagi relevan. Okey, kita masih lagi perlukan lebih banyak pencerahan dan juga penjelasan Prof. Dan kita harap kita akan perolehinya dalam sesi-sesi yang seterusnya bermula dengan jam 2.30 petang nanti. Khasnya Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba akan mula membuat pembincangan beliau. Mungkin pada ketika itu soalan itu akan dibangkitkan. Kita juga perlu ingat bahawa ada persoalan berkenaan dengan sama ada langkah-langkah SOP dan sebagainya ataupun hukuman terhadap rakyat masih lagi boleh diguna pakai. Kita perlu ingat bahawa Akta 342 ada untuk menguatkuasakan semua itu dan Akta 342 tidak tertakluk pada sebarang ordinan. Tapi melihat kepada itu, kita ada 5 ordinan yang berkait dengan darurat ini, termasuk ordinan darurat kuasa-kuasa perlu, kumpulan wang amanah negara, kehadiran wajib pesalah-pesalah dan juga pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Berdasarkan pengetahuan Prof, apa yang kita tahu, apa yang kita boleh jangkakan berkenaan dengan pembatalan apa saja yang sudah pun dilakukan setakat ini, apa segala tindakan yang sudah pun diambil di bawah 5 ordinan ini yang diambil di bawah ordinan darurat? Ya, lazimnya apabila sudah terbatal, maka kita sudah tidak lagi guna pakai selepas tempoh masa darurat, bermakna ia sudah lagi tidak relevan, tidak lagi signifikan. Sebab itu saya rasakan perbahasan tidak diteruskan ke atas soal proklamasi dan juga ordinan. Tetapi dilemanya di sini, polemik yang timbul adalah kenapa ia wujud di saat-saat akhir, kenapa tidak dinyatakan 5 hari yang lepas sudah diputuskan tidak dianjurkan, ordinan itu juga sudah tidak lagi diguna pakai. Jadi bila tidak diguna pakai bermakna sejauh manakah ia masih lagi berfungsi selepas tarikh tersebut, kerana tidak ada satu pewartaan kerajaan. Lazimnya pihak peguam negara harus memberikan satu kenyataan umum bahawa ia sudah lagi diguna pakai dan juga sudah pasti ia juga mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong kerana darurat.
pengisytiharannya dan juga ordinan-ordinan darurat ini walaupun diamanahkan di bawah kabinet, tapi akhirnya yang memberikan perkenaan adalah institusi raja ataupun di bawah Yang Tuan Agong. Sudah tentu ini antara item utama yang mahu dibangkitkan oleh pembangkang. Beruas dan Port Dickson mahu membangkitkan dan menolak ordinan darurat, dan kemudian Datuk Seri Taqiyuddin mengatakan bahawa ia tidak lagi dia sudah menjadi redundant kerana tidak berbangkit lagi kerana ordinan darurat tidak akan diteruskan melebihi 1 Ogos. Ordinan yang berkaitan darurat sudah pun dibatalkan 21 Julai yang lalu. Jadi strategi pembangkang dalam Dewan Rakyat selepas ini, bagaimana strategi mereka perlu berubah? Saya rasa secara strategiknya mereka sudah berjaya mendapat apa yang mahu disuarakan, dan sudah pasti selepas ini saya rasakan sewajarnya memberikan tumpuan kepada apa saja yang mahu diterangkan oleh Menteri Kesihatan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan juga Menteri Pertahanan, kerana ia juga relevan dalam dari sudut sejauh manakah mengurus vaksinasi itu berjaya dari sudut kesihatan. Apakah kita mampu untuk keluar daripada fasa yang sedang kita lalui? Sebagaimana dikatakan oleh Perdana Menteri tadi, dalam bulan Oktober kita akan mampu untuk mencapai fasa 4. Bermakna apakah bentuk keyakinan yang boleh diberikan kepada rakyat, itu harus dinyatakan. Saya rasakan selepas ini tumpuan harus diberikan kepada sejauh manakah rakyat dapat kembali yakin kepada apa yang sedang dilakukan, tidak timbul soal informasi yang berbeza, dan bagaimanakah keyakinan itu dibina dari sudut penerangan oleh menteri-menteri ataupun agensi yang terlibat. Dan bagi saya yang penting di sini adalah soal vaksinasi, soal kes yang sedang meningkat, dan juga apakah sistem kesihatan kita ampuh untuk berhadapan dengan ini dan boleh keluar pada fasa 4 pada Oktober. Jadi ini antara perkara yang harus diperihalkan supaya rakyat faham. Inilah yang secara strategik sedang dilakukan, dan bagi pihak pembangkang sudah pastilah untuk memainkan peranan semak dan imbang supaya dilihat pembangkang yang berfungsi harus meneliti perancangan pemulihan yang sedang dilakukan oleh kerajaan itu sama ada boleh dibantu dari sudut penambahbaikan dan bukan dari sudut politik semata-mata untuk mempengaruhi persepsi ke atas kerajaan, tetapi lebih daripada itu, apakah manfaat yang boleh dicapai oleh rakyat dari pelan pemulihan yang barangkali ada pada pembangkang yang saya percaya mungkin boleh turut diguna pakai dalam proses pemulihan ini. Pemulihan bukan sekadar dari sudut kesihatan, ekonomi, sosial dan juga sebenarnya melangkaui soal politik supaya kestabilan politik itu dapat dicapai dalam masa yang sedang kita lalui ini, agar apa saja yang direncanakan itu dapat dicapai. Malahan di bawah pelan pemulihan negara itu dikatakan pihak pembangkang juga akan turut serta, akan ada wakil daripada Pakatan Harapan, Pejuang, Warisan, bermakna ini juga akan membantu dari sudut sistem penyampaian dan juga penyaluran maklumat. Prof, adakah selamat untuk kita mengatakan, okey, ahli-ahli parlimen, khasnya pembangkang, ada hak dan diberikan hak untuk bertanyakan soalan oleh Yang di-Pertua Dewan. Mereka juga diberikan hak untuk meminta penjelasan. Cuma mereka tidak ada hak untuk bahas dan juga sudah tentu tidak akan berlaku sebarang lulus ataupun tolak usul pada sesi kali ini kerana ia bukan persidangan Dewan Rakyat, ia adalah mesyuarat khas. Adakah ia balik berteknikaliti kerana kita tak boleh bahas, tapi nampaknya mesti bahas kerana boleh mengutarakan soalan dan boleh berdebat dan boleh bergaduh dan sebagainya. Jadi adakah perbezaan sebenarnya hanya tidak ada sebarang aktiviti kelulus ataupun tolak undang-undang ataupun tolak usul pada ketika ini? Saya rasa kan ia lebih kepada penerangan. Perbahasan dibenarkan, cuma tidak ada usul untuk mengundi. Dan kita perlu jelas bahawa ia dilakukan di bawah perkara 11(3) di mana yang memutuskannya adalah Perdana Menteri. Tapi ia kembali kepada institusi speaker dan juga timbalan speaker bagaimanakah mahu memberikan kelonggaran, wujudnya flexibility. Dan di sinilah saya rasakan ia akan memberikan satu bentuk pendekatan untuk menilai kewibawaan institusi speaker itu sendiri. Dengan memberikan kelonggaran itu juga akan memberikan cerminan ke atas usaha untuk bersama-sama melihat apa yang boleh dirancang dan juga lakukan bersama. Jadi walaupun tidak ada usul undi dan sebagainya, kerana ini merupakan mesyuarat khas, bukannya sidang yang menjadi satu kebiasaan, lebih daripada itu saya rasakan dengan dibenarkan perbahasan, dibenarkan apa saja yang boleh kita lihat
seperti mana di dalam sidang biasa, itu akan sekurang-kurangnya memberikan ruang kepada ahli parlimen yang hadir mengemukakan cadangan mereka untuk berkongsi pandangan, dan itu juga sebenarnya akan membolehkan masyarakat di luar melihat bahawa wujudnya satu bentuk kesepaduan dalam kalangan ahli parlimen walaupun berada dalam blok kerajaan atau pembangkang untuk bersama-sama menggambling tenaga dan juga sokongan ke arah proses pemulihan ini. Jadi ruang kelonggaran perlu diberikan oleh institusi speaker supaya itu juga akan membantu meningkatkan keyakinan ke atas beliau dan juga yang lain yang berada dalam Dewan. Walaupun standing order mungkin berbeza, mungkin ada peraturan Dewan yang berbeza, tapi akhirnya saya rasakan kelonggaran itu boleh diberikan berdasarkan kepada kehendak ataupun kemahuan mereka yang akan berada dalam mempengerusikan Dewan ini.